Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barakah ini, waktu pagi hari Jumaat yang mulia ini, mari kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di antara selawat-selawat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka untuk baca adalah selawat yang dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah. Apa dia selawat Ibrahimiyah itu? Selawat Ibrahimiyah itu ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertakan juga di dalamnya selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana apa? Kerana para nabi ini dia mempunyai satu pertalian sangat rapat. Ada di antara para nabi ini yang mereka mempunyai pertalian kerabat, ya, daripada ahli keluarga, daripada keturunan mereka. Contoh nabi-nabi di kalangan Bani Israel, ya, mereka adalah ahli keluarga mereka. Jadi sempena dengan hari Jumaat yang mulia ini, biasa kita, ya, sangat digalakkan untuk memperbanyakkan selawat kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Nabi sebut, siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ganjarannya, pahalanya dengan 10 kali selawat, ya. Jadi rakan-rakan, teman-teman Akademi Keluarga Fitrah di pagi Jumaat ini bersama dengan anda dan saya Munawarah Cahaya Hidup, kita bincang-bincangkan perkara berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan kita berada di atas jalan yang lurus sebagaimana doa yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Tuhan kami, kau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Bila Aidul Adha, maka di antara perkara yang sangat digalakkan untuk kita melakukannya ialah kita melakukan ibadah korban. Jadi dalam 2 siri yang lepas saya telah bincangkan tentang kelebihan ibadah korban. Memang banyak kelebihan dia. Rugi kalau kita tak berkorban, ya. Ada orang tanya, Ustaz, kalau tak ada duit nak berkorban, agak besar juga jumlah tu, Ustaz, macam mana? Jadi kita boleh juga melaksanakan suatu semangat, ya, suatu yang digalakkan pada Aidul Adha itu dengan ibadah korban ialah kita memberikan, ya, sumbangan kita itu kepada fakir dan miskin. Jadi kalau kita tak boleh nak berkorban, contohlah kan, ya, kita pakat-pakat seorang RM10. RM10, 10 orang dah RM10, kalau dah RM100, kalau 30 dah RM300, dapat satu bahagian. Jadi kita pakat-pakat menyumbang untuk kita berikan satu bahagian untuk orang yang berkorban. Jadi kalau ada seorang RM10, kalau ada 35 orang, RM350 biasanya cukup. Kalau kat Malaysia ni sekitar antara 500 ke 600, mungkin tujuan tengoklah saiz lembu macam mana. Kalau seorang RM10, 50 orang dah RM500. Jadi kita sumbangkan, ya, untuk kita sama-sama nak membina semangat untuk memberi pada Aidul Adha itu, maka kita namakan seorang untuk berkorban. Contoh kita satu family kan, kita adalah mungkin ada dalam 5 ataupun 10 orang adik-beradik. Jadi kalau 10 seorang pakat RM35, okeylah, untuk kali ini kita namakan korban ini untuk ayah. Jadi ayah dapat makan ibadah korban, tapi hasil sumbangan daripada adik-beradik itu pun dibenarkan. Satu teknik bagaimana kita nak menyumbang untuk sama-sama melakukan ibadah korban. Orang yang dinamakan dapat pahala ibadah korban, ya. Mana kita yang menyumbang ini kita dapat pahala sedekah. Sedekah kepada orang untuk melakukan ibadah korban. Tengok kan, mudah untuk kita melakukan kebaikan. Wasiat daripada Imam Syafi'i berkaitan 5 perkara yang perlu kita
selalu sebut dalam kehidupan kita agar kita lebih berada di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Baik rakan-rakan teman-teman, berkaitan ibadah korban, kita tahu ibadah korban ini sangat disyariatkan, jelas dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Antaranya ialah dalam surah Al-Kautsar menyebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat Aidul Adha dan lakukanlah ibadah korban. Maksudnya apabila diperintahkan, dianjurkan, ia memberi maksud, ia disyariatkan. Cumanya darjat perintah itu, jadi ulama menyatakan kalaulah perkara yang disuruh itu yang mutlak, al-mutlaqul amri lil wujub. Tapi ibadah korban ni adalah satu ibadah yang sunat. Maksud sunat tu apa dia? Kalau dibuat itulah yang terbaik. Kalau tak buat, that's okay. Dalam ayat lain surah Al-Hajj yang berbunyi wal budna ja'alna halakum min sya'airillah fiha khair fadhkuru ismallah 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wad'imul qani'a wal mu'tal kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maksudnya dan unta itu kami jadikan untukmu sebahagian daripada syiar agama Allah, maka banyak memperolehi kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika melakukan penyembelihan, dan apabila ia sudah disembelih dan ia sudah tumbang, maka makanlah sebahagian daripada dagingnya dan disedekahkan kepada orang yang lain. Begitulah Allah Ta'ala permudahkan bagi kamu di mana binatang-binatang ternakan yang menjadi binatang korban itu mudah untuk diuruskan, disembelih untuk kita melaksanakan ibadah korban. Dan dalam hadis pun memang sebelum ni saya sebutkan tentang kelebihan-kelebihan ibadah korban. Maka di antara amalan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin nahri, pada hari Aidul Adha itu ialah dengan menyembelih korban. Jadi jumhur ulama hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad. Apa pula sunat muakkad ini? Sunat ada dua. Dia kata sunat mutatawwi', sunat yang biasa, dan ada lagi satu yang bukan sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya sunat yang sangat digalakkan. Jadi kalau boleh jangan tinggallah, walaupun kalau ditinggalkan itu tidak menjadi masalah, tapi kalau boleh jangan tinggalkan. Teruskan untuk melakukan ibadah yang sunat tersebut kerana ia sangat digalakkan. Pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah sunat ain bagi setiap seorang sekali dalam seumur hidup. Maksudnya pada sudut tuntutan memang sunat muakkad. Kemudian bagi individu itu ialah menjadi sunat yang ain. Itu sangat digalakkan pada setiap individu untuk melakukan ibadah korban sekali dalam seumur hidup. Jadi menurut pandangan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki adalah makruh meninggalkan bagi mereka yang mampu. Imam Malik kata apa? Kalau kita berkemampuan tapi kita meninggalkan ibadah korban, maka hukumnya adalah makruh. Apa pula makruh ni? Makruh ni suatu yang tidak disukai. Yang tidak disukai ada dua. Satu haram, satu dikatakan makruh. Haram ni memang tak boleh tidak, mesti ditinggalkan. Kalau dilakukan dikatakan sebagai dosa. Manakala makruh ini ialah satu perkara yang seboleh mungkin kita tinggalkan, tetapi kalau tinggalkan maka ia tidak menjadi suatu masalah ataupun bukan ia dianggap sebagai dosa. Jadi rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi kesimpulannya kita dah tahu hukum melakukan ibadah korban itu adalah sunat muakkad, ditujukan kepada setiap individu. Jadi oleh kerana ibadah korban ini berkaitan dengan harta, yang dikorbankan kena ada binatang ternakan. Nak dapatkan binatang ternakan ada dua, kita ternak sendiri ataupun kita beli binatang ternakan yang sudah ada. Jadi dia berkaitan dengan harta. Bila harta ni boleh sama ada kita menggunakan korban itu daripada harta kita sendiri, itulah yang terbaik, ataupun kita berkorban dengan ditaja oleh
orang lain. Maksudnya apa? Kita lakukan ibadah korban bagi pihak orang lain. Contohnya suami melakukan korban atas untuk siapa? Untuk isteri dia, untuk ibu bapa dia, untuk anak-anak mereka. Jadi itulah banyak peluang-peluang untuk kita melakukan kebaikan. Baik rakan-rakan, teman-teman hati Allah Subhanahu Wa Taala. Korban pula ni, kalau kita lihat daripada sudut jenis dia, yang maksudnya segi ianya sama ada wajib ataupun sunat, boleh dikatakan pada dua lagi. Yang pertama ialah korban nazar. Yang kedua ialah korban sunat. Ataupun ada korban yang wajib, ada korban yang sunat. Jadi kalau korban itu ialah korban yang dikaitkan dengan nazar. Nazar tu apa dia? Bila kita mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib, tetapi kita meletakkan kewajipan itu ke atas diri kita. Dan nazar ini sebenarnya nazar yang secara mujiz, maksudnya dia tidak dikaitkan sesuatu perkara, ataupun korban yang mu'allaq. Mu'allaq ni kaitkan dengan sesuatu. Contoh dia lah, nazar yang biasa, yang mujiz ini dia kata, tahun ni saya bernazar untuk berkorban. Tahun ni saya bernazar untuk berkorban. Di mana nazar itu tidak dikaitkan dengan apa-apa. Saja dia nak berkorban, mewajibkan suatu perkara yang sunat ya ke atas dia, maka hukumnya ketika itu korban menjadi wajib. Ya. Kalau nazar mu'allaq yang dikaitkan, contoh dia, kalaulah saya dapat begini-begini, saya akan menazar. Contohlah sebelum SPM baru ni kan, keputusan SPM ialah sesuatu yang sangat mendebarkan. Macam manalah keputusan SPM anak saya kan. Dia pun untuk tenangkan diri dia, untuk lebih kuat untuk beribadah, dia kata kalaulah anak saya dapat keputusan yang baik, dapat 5A minimum, contoh dia, minimum 5A, maka saya bernazar untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. Maka tiba-tiba semalam keluar keputusan peperiksaan, Alhamdulillah, yang disebutkan dapat 5A, dapat 6A, maka ketika itu korban itu menjadi wajib. Ya. Manakala korban sunat tu korban yang biasalah. Jadi bila hukum korban ini berkaitan dengan korban wajib dengan yang sunat, maka status hukum daging korban itu juga berbeza. Ya. Jadi saya nak detailkan sedikit untuk kita nak refresh baliklah. Sebab setiap tahun memang kita akan bincangkan tajuk-tajuk ni, tapi tak apa. Imam Syafi'i dia kata eloklah kita sentiasa dengan ilmu, kerana ilmu itulah yang akan menjaga kita dan membimbing kita. Pak kadang kita lupa ya. Baik, status berkaitan daging korban terbagi kepada beberapa status seperti berikut. Yang pertama sekali, haram memakan daging bagi orang yang melakukan korban nazar dan juga ahli keluarga di bawah tanggungannya walaupun sedikit, sebagaimana juga haram memberikan daging korban tersebut kepada orang yang bukan Islam. Baik. Kalau nazar itu ialah nazar yang wajib, korban itu korban yang wajib seperti korban nazar, orang yang berkorban, ahli keluarga bagi orang yang berkorban tak boleh nak mengambil, nak memakan walaupun sedikit daripada daging korban tersebut. Begitu juga daging korban ini tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Non-Muslim tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum pemberian daging korban sunat kepada orang yang bukan Islam adalah tidak dibenarkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i, daging korban sunat ini juga tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam, ya. Tapi ada pandangan yang mengharuskan. Ini korban sunat ya. Kalau korban wajib itu memang semua ulama tak benarkan. Tapi kalau korban sunat dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tapi ada ulama yang membenarkan. Jadi bila ada khilaf ulama, maka tengoklah mana yang lebih mendatangkan maslahah ya di dalam kehidupan kita, khususnya hidup bermasyarakat. Ya. Kemudian hukum yang ketiga, kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya
haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah korban, sama ada korban wajib ataupun korban sunnah. Ialah bila kita melakukan ibadah korban. Yang biasanya kita tak ambil apa dia? Kulit dia, ya. Kemudian bulu dia, kalau bulu kambing kan boleh jadikan, boleh dijual sebagainya. Ataupun isi-isi dalam perut dan sebagainya. Kalau orang yang pandai mengurus perut tu sedap dimakan, dimasak kan. Jadi semua itu tidak boleh dijual balik, ya, oleh orang yang berkorban, bahkan ia disedekahkan, diberikan kepada orang lain, ya. Atau kalau nak dijadikan sebagai upah kepada orang yang mengurus ibadah korban pun tak boleh. Jadi maksudnya apa saja yang kita korbankan itu mestilah diserahkan kepada orang awam yang berhak menerimanya, yang boleh mengambilnya. Dan bahagian atau anggota sembelihan korban tidak harus dikhususkan kepada tukang sembelih sebagai upah melakukan sembelihan, kecuali bahagian atau anggota tersebut diberikan oleh individu yang melakukan korban. Jadi bila kita nak korbankan, dengan kena ini kepala ni untuk tukang sembelih, ekor ni untuk tukang sembelih, kulitnya untuk sembelih. Jadi tak boleh, ya. Kerana itu adalah hak, semuanya itu adalah hak orang yang berkorban, ya. Jadi kalau orang lain yang menentukan bahagian-bahagian itu sebagai upah kepada penyembelihan, tak boleh, kecuali orang yang berkorban itu yang bagi. Tak payah nanti kepala tu, ni orang yang berkorban tadi, kepala tu kita berikan kepada orang yang menyembelih, tetapi bukan upah, tapi sebagai hadiah. Upah tu perkara yang lain yang tidak boleh digunakan, tak boleh menggunakan daripada apa yang dikorbankan, ya. Sunat bagi individu yang melakukan korban sunat atau memakan daging korbannya. Jadi memang kalau korban itu korban sunat, maka sunatlah bagi orang yang berkorban untuk mengambil sebahagian daripada daging korban untuk apa? Untuk dimakan, untuk keperluan dia sendiri.